Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Minta maaf kalau saya mengganggu keselesaan anda pada saat ini kerana saya sebenarnya berada di pergarangan hospital di SGH ataupun Singapore General Hospital. Dan apa yang saya nak kabarkan, sebenarnya ada yang ramai yang bertanya kepada saya tentang kewafatan ataupun pemergian teman yang kita sayangi, iaitu Fadil, ataupun dia lebih dikenali nama penuhnya sebagai Muhammad Fadil bin Sulaiman. Jadi banyak yang tanya dan sebagainya, yang inginkan kepastian, dan Alhamdulillah walaupun saya tadi dari pejabat dan sebagainya, dapat juga meluangkan masa lah saat ini datang ke SGH di pihak dia, ke pihak Jabatan Kecemasan, untuk datang cubalah sedikit sebanyak keluarganya untuk membantu dan menguruskan jenazah almarhum. Jadi yang penting sekali pengesahan bahawa betul almarhum Muhammad Fadil bin Sulaiman sah meninggal dunia pada petang tadi, ya, dan itu yang dapat dipastikan, dan saya telah dapat melihat sendiri jenazah almarhum. Dan yang penting adalah doa dari setiap anda semua yang sayangkan almarhum, dan rindukan gurau senda almarhum. Dan saya ambil kesempatan di sinilah untuk mengucapkan takziah kepada keluarga almarhum yang berada di General Hospital ini. Dan saya berbincang dengan pihak keluarga kerana menyarankan untuk membuat live video ini bukan kerana apa, bukan kerana glamour, tetapi untuk meringankan mungkin tekanan kepada pihak keluarga yang mungkin terlalu banyak yang bertanya. Dan kerana bukan apa, ramai yang sayangkan almarhum ini, ramai yang sayangkan almarhum, lebih popular daripada artis, Masya Allah, dan orang yang baik, kita semua tahu. Dan jadi mungkin saya nak bawa lah untuk bersama keluarga almarhum. Jadi mungkin anda dapat sedikit perincian, ya, penjelasan. Yang penting sekali, janganlah sampai kerana orang yang kita sayang, ya, orang yang kita doakan, timbul pula nanti, kata orang, yang kita takuti adalah fitnah selepas kematian. Auzubillah, ya, selepas kematian timbul pula fitnah dan sebagainya, kita tak mahu. Jadi kalau anda tak tahu, kita jangan bercerita. Dan kalau tak tahu, ambil tahu, kita akan dengar sendiri dari keluarganya dan sebagainya. Dan insya-Allah kemudian kita dapat mendoakan almarhum, dan kita akan juga cuba berikan perincian insya-Allah tentang kewafatan almarhum Fadil, teman yang kita sayangi ini. Okey, dan saya ada keluarganya di sini yang saya nak bawa anda. Kalau ini sekarang ni kita berada di kawasan di kawasan emergency, kerana jenazahnya masih di sini. Dan saya difahamkan jenazah ni masih berada di dalam pihak ANE. Dan di depan saya ini merupakan abang kepada almarhum, Cik Latif, betul? Kakak Nadira dan juga Kak Asnah. Ya, ini merupakan adik-beradik lah. Ya, dan mungkin dapat dengar penjelasan sedikit tentang apa yang sebenarnya berlaku pada hari ini, Cik Nadira agaknya. Apa yang saya dapat tahu tentang berita Fadil daripada adik saya, dengan berita bahawa dia jatuh kat luarnya MRT tu dalam jam berapa? Oh, dalam 2.40 minit petang tadi beliau dilaporkan jatuh, ya, dekat MRT, ya. Tapi padahal sebelum dia jatuh tu, dia ada video call anak bujang saya dalam pukul 1 lebih. Sempat dia menghubungi video call dalam MRT sebelum dia turun, ya. Masya Allah, Masya Allah. Anak saya, dia nak berbual dengan saya, tapi saya tak ada kat rumah, jadi tak ada kesempatan. Jadi itu yang saya rasa sedih juga, sebab tiba-tiba dengar berita yang dia macam ni jatuh dan tak sedarkan diri. Jadi itu yang berlaku sebenarnya. Jadi sekurang-kurangnya anda faham. Ada yang tanya saya, kerana saya pun kurang pasti. Saya datang pun sekadar untuk membantu apabila dihubungi dan sebagainya. Walaupun kita belum pernah bertemu, tapi hari ini kita tahu bahawa Fadil ini ada keluarga, ramai yang tanya. Dan saya tak nak sampai nanti, bukan apa bang, nanti timbul fitnah dan sebagainya, insya-Allah. Jadi di hari ini kita buat penjelasan bahawa Fadil sebenarnya balik rumah akak pada setiap hari Rabu, saya tahu. Setiap hari Rabu atau Khamis balik ke rumah saya, dan saya akan cuci baju dia semua, ya. Ibaratkan rumah saya ni seperti hotel dan laundry lah untuk dia. Dan saya akan cuci baju dia, dia akan hantar baju kotor, dia akan datang lagi, dia akan ambil baju bersih, dia akan hantar baju kotor kat rumah saya. Itulah selalu seterusnya dia. Dan Kak Asnah pun ada cakap juga, kata sebenarnya suruh dia balik tiap-tiap hari. Kalau boleh almarhum ni. macam keluar siang, malam tu balik Balik. rumah
Tapi dia cakap tak nak. Dia punya kemahuan. Betul. Menghormati dia lah. Kita try our best. Betul. Tapi dia masih juga dengan pendirian dia. Itu yang saya selalu tegaskan, kadang-kadang kita tak faham ya, mungkin kita tak tahu. Jadi kadang-kadang bukan family tak nak ambil peduli, tetapi ini bila orang-orang istimewa begini, dia ada kemahuan dia tersendiri. Kalau dia kata A, bermakna A. Kita jangan bantah, jangan ganggu. Jadi bagi saya buat video ini bukan apa, jadi mereka dapat menghormati apa kata orang ni, silaturahim kekeluargaan tu tetap ada. Tapi saya tahu almarhum ini dengan dunianya sendiri, yang senang berada di luar, bertemu dengan orang di masjid, di expo, di mana-mana saja. Dan beliau orang yang ceria ya, di acara keagamaan dia ada dan sebagainya. Jadi insya-Allah kita harapkan beliau mendapat balasan Jannatul Firdaus insya-Allah ya. Kita doakan bersama insya-Allah ya. Dan satu lagi mungkin abang tadi ada permintaan juga, kerana mungkin sahabat saya jelaskan juga, kerana ada di antara anda yang mungkin dapat foto di mana beliau terbaring di MRT dan sebagainya. Yalah, mungkin tidaklah keadaan yang terlalu mengaibkan, tapi mungkin ialah sebahagian tubuh dan sebagainya. Jadi mungkin ada permintaan keluarga juga bang ya, untuk mengharapkan pada semua, tolonglah delete kalau ada gambar yang bermanfaat, saya untuk menaikkan dia lah. amin insya-Allah. Dan untuk semua lah kan, saya harap kamu semua sedekahkanlah Al-Fatihah untuk dia lah. Ya, betul, untuk almarhum Muhammad Fadil bin Sulaiman ya. Dan masih ada yang tertanya, jadi macam mana kalau mereka yang nak ziarah atau nak tanya tentang pengurusan jenazah, macam mana, apa cerita setakat? Siapa-siapa nak ziarah, kemungkinan besok kalau tak ada apa-apa halangan, dia akan pulang ke, kita akan bawa dia ke Bukit Batu dulu. Okay? Dan untuk sembahyang jenazah, kita akan, insya-Allah kita akan adakan di bawah blok. Betul. Dan untuk siapa-siapa yang ingin datang tu, boleh datang ziarah dia di bawah blok. Ya, betul. Jadi ini sebenarnya bila lepas kita berbincang tadi bang ya. Dan kalau dapat saya ketengahkan sedikit, bukan apa, kita bukan tak nak salat di masjid dan sebagainya, banyak ketetapan-ketetapan, dan malahan esok pun kita akan tetapkan pukul berapa dan sebagainya yang mana diizinkan untuk ataupun sempat. Apabila ini juga bergantung, pertama sekali kita ingin doa anda semua di sana insya-Allah dikabulkan pada hari ini ya, di mana kalau boleh lancar proses kami esok, dan juga kata orang tu tidak perlu postmortem, kerana sekarang yang kita takut ini ialah postmortem. Walaupun kita hormati keputusan pihak pakar dan sebagainya, kita pun nak tahu sebab apa sebenarnya dan sebagainya. Tetapi kalau boleh insya-Allah, kalau dapat dielakkan daripada di postmortem, sama-sama kita berdoa malam ini insya-Allah akan dipermudahkan pengurusan jenazah almarhum Muhammad Fadil bin Sulaiman ini. Jadi dengan doa anda insya-Allah. Dan kemudian yang saya katakan tadi, esok insya-Allah saya akan cuba live lagi, mungkin sekitar 11 atau 12 lah ya, 12 setengah hari, apabila kita mendapat perkembangan perincian daripada pihak pakar ataupun pihak hospital, pihak mortuary. Jadi kita akan ketahui pukul berapa jenazah akan dibebaskan kepada kami untuk diambil bawa pulang, dan kemudian bagaimana untuk dimandikan, dikafankan. Dan walaupun alamat yang kita berikan adalah alamat di Bukit Batok, saya ingin merayu bagi pihak keluarga, kalau bukan keluarga rapat, kalau boleh elakkan untuk ziarah sampai ke rumah. Saya tahu anda sayang, saya sayang, semua sayangkan Fadil, semua ingin yang terbaik untuk almarhum. Jadi pada saat-saat akhir ini, kalau kita dapat menghormati, bukan kata keluarga jangan ziarah, tapi kita tidak mahu menimbulkan, kerana kita nak ziarah tapi menimbulkan keselesaan, tidak keselesaan kepada orang lain, kepada kawasan kejiranan ya, kerana ini di rumah HDB, takut jiran-jiran kurang senang dan terlalu ramai. Malahan kami dapat juga tawaran bang ya, ada yang nak menawarkan servis rakan-rakan mat motor yang kenal, nak menjadikan usher besok, alhamdulillah. Dan malahan saya difahamkan juga ada yang menawarkan untuk pengurusan jenazah, betul? Saya terima dari Pergas. Dari pihak Pergas yang menawarkan secara percuma. Di atas ihsan mereka kepada Fadil ya. Jadi masih ramai sebenarnya, ada lagi yang menghubungi saya, ada yang menghubungi anda bang, yang bertanya boleh tak mereka nak uruskan jenazah. Jadi saat ini kita dah tahu, dah diterima tawaran dari pihak Pergas, Ustaz Bahrul Ulum ya. Jadi insya-Allah kita mengharapkan semuanya berjalan dengan baik, itu satu. Dan kedua tentang solat, jadi esoklah insya-Allah tengah hari baru kita akan umumkan. Jadi apa permintaan kami, sekiranya kalau anda yang ingin datang, mungkin ziarah dan sebagainya, betul kita pun sedih, tapi yang paling penting saya rasa teman kita almarhum Fadil ini, apa yang dia mahukan sekarang ini adalah doa dari anda. Dan insya-Allah kalau besok kalau kita dapat datang, kalau di bawah blok tu bukan nak kata downgrade ke apa, tidak, tapi saya rasa di bawah itulah di mana dengan pantasnya insya-Allah, walaupun ramai, kita dapat melakukan solat jenazah dalam masa 2-3 minit. Jadi tidak menimbulkan kekecohan, kekeliruan, dan juga yang penting tidak menimbulkan masalah
terhadap keluarga si mati ini, keluarga almarhum ini. Ya, kita tak nak, kita niat kita baik. Kita nak ziarah, semua orang nak ziarah, semua orang sedih, semua orang nak melihat jenazah. Tapi kalau diizinkan keluarga dapat anda melihat jenazah, alhamdulillah. Tapi kalau sebaliknya hanya untuk solat, datanglah dengan berwuduk sekali. Jadi bila di bawah blok tu insya-Allah dapat kita solatkan jenazah, itu yang paling dia inginkan. Dan mungkin ya, dan esok juga kalau yang nak ke tanah perkuburan dan sebagainya, itu terserahlah, anda sendiri boleh buat perjalanan anda ke sana dan boleh ke tanah kuburan, cuma selalunya dihadkan jangan terlalu ramai berdekatan dengan lahat ataupun kubur bila diuruskan jenazah itu. Jadi itulah setakat ini saya rasa agak terperinci apa yang kita nak sampaikan, ya, kita jelaskan. Mungkin ada apa-apa yang Kak atau Abang nak tambah lagi agaknya, Kak? Saya rasa jelas kita dah terangkan tadi tentang dari awal dan sebagainya, tentang pengurusan jenazah, tentang solat jenazah di bawah blok, dan jadi mereka lebih fahamlah ya untuk atur cara kita esok insya-Allah. Mungkin kata-kata akhir dari keluarga atau waris almarhum. Syah Ibrahim mengatakan yang dia lebih suka bebas di luar. Kita kat sini adik-beradik memang sayang sangat-sangatkan dia. Dan saya ucapkan terima kasih pada semua yang doakan dia. Amin, amin, amin. Sedekahkan dia. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyak. Amin ya Rabb. Amin. Allah saja yang membalas jasa kalian. Amin insya-Allah. Daripada Kak Asnah mungkin ada apa-apa nak cakap kepada mereka yang sayangkan almarhum. Sangat menyayangi pada kita semua adik-beradik menyayangi dia. Doakanlah dia di sana. Sama-sama sedekahkan Al-Fatihah. Banyak-banyak terima kasih kepada Amin. InsyaAllah kita doakan sama-sama. Mungkin Abang Fadil tengah on the phone sebenarnya, keluarga tengah sibuk. Tapi saya rasa cukuplah sampai di sini. Dan sekali lagi tujuan saya membuat video ini ataupun live ini adalah untuk jadi dapat penjelasan kepada semua pihak lah insyaAllah. Dan tidak menimbulkan kekeliruan, salah faham, apatah lagi fitnah, itu yang kita takutkan ya, tentang silaturahmi keluarga dan tentang tentang pengurusan jenazah, tentang mungkin punca kematian, dan apakah atur cara esok dan sebagainya. Jadi saya harap sedikit sebanyak dapat sedikit kita berikan pencerahan tadi, dan insya-Allah esok tengah hari saya akan cuba untuk berada di sini lagi ya, untuk memberikan penjelasan ataupun perinciannya sekiranya ada perkembangan ya tentang pengurusan jenazah almarhum Muhammad Fadil bin Sulaiman. Ramai yang tanya saya, banyak SMS, banyak dan sebagainya. Saya tahu kami juga semuanya agak terkesan dan sedih dengan pemergian yang mendadak dari teman kita ini yang selalunya menjadi penghibur kita dan sebagainya. Dan sebenarnya dah sebulan dia tak datang bertemu dengan saya ni di Orange Forum. Saya dengar kata dia di hospital, tapi saya tak tahu macam mana nak cari dia. Malahan ada juga wang-wang sumbangan dari rakan-rakan ni yang Syah kasihkan Fadil ya, kasihkan Fadil. Saya tunggu dia datang, tapi ada yang akak mak pengantin dan sebagainya masih ada di tangan saya. InsyaAllah esok saya akan serahkan kepada waris-warisnya, kepada keluarganya untuk mereka tambah dan menguruskan jenazah pada esok hari nanti insyaAllah. Okey, baik Bang, mungkin kata-kata akhir sikit Bang sebelum kita akhiri untuk mereka yang tak ada apa-apa lagi. Okeylah, baik, abang pun dah terlalu sedih untuk bercakap. Jadi insya-Allah, jadi kita doakan yang terbaik. Sekali lagi yang dimohon adalah doa dari anda, dan insya-Allah kita akan berikan maklumat lanjut tentang pengurusan jenazahnya esok insya-Allah. Sekali lagi sama-sama kita surahkan suratul Al-Fatihah. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi warhamhu Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi ya Allah anta rabbana taqabbal wa 'alaina innaka antas samiul 'alim wa 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim ya rabbal mustafa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.